Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan masa ini. Sebelum kita dipanggil oleh Allah dalam masa yang bukannya jauh pun lagi. Banyak lama lagi dah. Dan nunggu aja saat kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya. Nunggu masa aja kita ni. Bila dipanggil Allah kita tak tahu. Mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan yang cukup bekalan kita. Ilmu kita cukup, ibadah kita cukup, akidah kita betul, dan akhlak kita sempurna. Jadi dapat kita kebaikan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Boleh, betul. Mudah-mudahan kita bersedia cari bekalan sebanyak-banyaknya. Allah perintahkan kita untuk mencari bekalan. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik ialah sifat taqwa. Jadi kita sedang membicarakan perkara-perkara atau sifat-sifat yang mesti kita tolak, mesti tak ada pada kita. Proses ini kita panggil takhalli. Takhalli itu artinya buang sifat-sifat yang dicela, buang sifat-sifat yang merosakkan kita.
buang sifat-sifat mazmumah. Ya, bermula daripada kasihkan dunia, kasihkan makanan, kasihkan cakap-cakap. Ya. Hubbut ta'am, semua itu dia bergantung pada hati. Karena kita ni ada hati. Hati ni sebagai raja, memerintahkan seluruh anggota-anggota kita. Dia merintahkan lidah kita, merintahkan mata kita, merintahkan telinga kita. Untuk melakukan sama ada kebaikan atau kejahatan. Kalau hati terbaik, dia akan merintah kita untuk melakukan kebaikan. Kalau hati terjahat, dia akan merintahkan anggota-anggota kita untuk melakukan kejahatan. Kata Nabi apa? Ala wa inna fil jasadi muqrah. Idza salahat salahal jasad kullu. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah dalam diri kamu tu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, daging baiklah segala anggota kamu. Kalau jahat daging itu, jahat segala anggota kamu. Kalau hati baik, mata pun baik. Hati baik, telinga pun baik. Hati baik, lidah pun baik. Hati baik, tangan pun baik. Hati baik, kaki pun baik. Hati baik yang masuk dalam perut pun baik. Hati baik, kemaluan pun baik. 7 anggota Allah bagi kita semua baik kalau hati kita baik. Kalau hati jahat, dia akan mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Ya. Dia merintahkan mata. Kamu tengok perhama itu. Kamu tengok perempuan tu. Tengok lelaki tu. Itu kalau hati jahat. Lidah pun itu. Kalau hati jahat, dia menyuruh kita mengumpat, menyuruh kita berdusta, menyuruh kita mengadu domba, menyuruh kita memaki-maki orang dan sebagainya. Dia itu bergantung pada hati. Jadi kita sedang membacakan penyakit hati yang cintakan dunia, kasihkan dunia. Hendakkan dunia aja ya. Kita dah cerita bab mengumpat, bab berdusta semua dah cerita dulu. Ini sekarang masuk kepada hubbud dunia, kasihkan dunia. Kita kena faham bahawa dunia ni ialah kasihkan dunia itu kepala segala kejahatan. Ngapa orang curi? Kerana kasihkan dunia. Ngapa orang rampak? Kerana kasihkan dunia. Ngapa orang menipu? Kerana kasihkan dunia. Hendakkan dunia aja. Tak kira halal haram. Kerana dapat aja. Untuk petang ni kita sambung lagi pembacaan kita tentang dunia. Kita sampai kepada muka surat 56. Karena petang ni 57. 3 kebinasaan bila harta lebih daripada kadar yang memadai. Kita baca petang ni ya. Harta tu bukan salah. Yang salah mengendalikan harta. Harta tak ada salah. Harta suruh cari pun. Dengan ada harta baru kita boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Bila ada harta baru boleh kita berzakat. Bila ada harta baru boleh kita pergi umrah. Bila ada harta baru boleh kita bersedekah. Bila ada harta baru kita boleh pergi bergaji. Dia bukan salah. Yang salahnya dapat harta tak digunakan jalan Allah. Dapat harta bermegah-megah. Dapat harta nunjuk-nunjuk. Dapat harta ego, sombong, takabur dan sebagainya. Itu yang salah tu. Baik, kalau dia banyak harta, kalau ada halal semua, sekurang-kurangnya kalau banyak harta tu dia akan dihisap, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang miskin yang bertakwa lebih awal masuk syurga daripada orang yang kaya yang bertakwa. Apa awalnya? 500 tahun dulu. Orang miskin yang bertakwa lebih dulu masuk syurga berbanding dengan orang kaya yang bertakwa. Selama 500 tahun. Dan orang yang benar-benar miskin, dia bertakwa, dia masuk syurga tanpa hisap. Tak ada cek. Tak ada dia apa, tak ada benda nak ceknya. Betul tak ada apa. Rumah tak ada, kereta tak ada, pakaian tak ada, makanan cukup-cukup aja, apa kerana kadang makan, kadang tidak. Jadi apa nak cek? Tak ada cek. Macam kita turun kapal terbang je. Tak ada mau apa-apa, melenggang je. Ada cek dia kesam tak? Ada cek dia kesam tak? Tak ada. Jalan lepas haji kata dia. Tapi kalau turun dari kapal terbang tu 018 troli apa dah? Atas tu macam-macam ada. Beg macam-macam beg ada. Pakaian macam-macam pakaian ada. Kapet macam-macam jenis kapet ada. Cek satu lama masa ni. Lepas tu kata Nabi, halaluha
hisabun. Yang halal itu akan dihisab. Wa haramuha iqabun. Yang haram itu akan diazab. Kalau harta yang kita bawa itu haram akan diazab. Nah, begitulah seterusnya. Nah, jadi kita baca pertama ni 3 kebinasaan bila harta lebih daripada kadar yang memadai. Ubat kikir dah. Ya? Depan lagi. Apa lagi? 58. Oh iya ke? Ubat kikir. Ubat kikir. Pasal 58. Oh, kita dah habis cerita tentang kerkut. Kikir tu maksudnya kerkut. Lagi? Bakhil. Lagi? Tangkai? Tai hidung? Masin. Itu kikir ya. Yang hukum kikir itu haram. Kenapa saya tak tanda ni? Oh, ada sini tapi tanda lain apa lain. Yang saya tanda ni yang muka surat 56 tadi. Apa punya tanda baru ya? Kita masuk bab kikir. Bab kedekut ya. Mengapa dia? Mengapa dia sayang ke harta? Sebab yang pertama kerana dia kikir, kerana dia kedekut, kerana dia bakhil. Dia tak nak bercerai dengan harta tu. Dia nak harta tu sentiasa ada bersama dengan dia. Sebab kata Nabi, orang yang kedekut tu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga dan dekat dengan neraka. Al-baqilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Ya. Al-baqilu, orang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Allah tak bagi rahmat pada dia. Jadi payah masuk syurga, tak ada rahmat, tak ada masuk syurga. Kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Ya. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Siapa orang nak berkawan dengan orang bakhil? Siapa nak berkawan dengan orang bakhil? Angkat tangan. Siapa nak berkawan dengan orang kedekut? Angkat tangan. Hati kita aja magi dia. Dia haram nak bagi dia. Hari-hari bagi dia. Gula dia bagi dia. Lagi apa? Ulam dia bagi dia. Buah-buahan dia bagi dia. Dia satu pun tak nak bagi. Lantak boleh. Raya nyeluruh hari-hari. Haram bagi kita tu. Dia kedekut. Jadi jauh dari manusia. Orang tak nak berkawan dengan dia. Kalau minum sama dia, acik kita aja mayor. Acik kita aja mayor. Macam saya minum sama dengan Nizam. Acik dia aja mayor. Saya tak nak mayor. Kenapa? Kerana saya kedekut. Dia tak kedekut. Faham ke cakap saya ni? Dia fikirlah tu. Elok je nak bayar, saya pun pergi keluar. Tak nak bayar tu saya pergi keluar. Pergi kencing lah, macam-macam. Buat apa-apa telefon lah, cuba apa-apa jumpa kawan lah. Kira-kira dah bayar, baru datang balik. Dah bayar kan kita, bawa-bawa menyeluruh poket. Padahal dah bayar. Hari-hari apa itu? Siapa lalu? Hari-hari bukan kali dua, kalau sekali dua kita ada ni hari-hari. Asal nak bayar dia tak ada, asal nak bayar tak ada, asal nak bayar dia tak ada. Acik dia hanya bayar, lama-lama nengok kita pun tak nak dia. Tak usah kena minum sama. Itu orang kedekut. Jauh dari manusia. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga. Payah nak masuk syurga. Teruk nak masuk syurga. Bila teruk nak masuk syurga, senang masuk mana? Senang masuk neraka. Wa qaribun minan nar. Itu orang kedekut ya. Orang bakhil. Baik. Jadi petang ni tersambung lagi bab bakhil ni. Ubat kikir. Dia ada ubatnya. Penyakit-penyakit ni semua ada ubat. Kedekut ada ubatnya. Cintakan dunia ada ubatnya. Ego ada ubatnya. Ada ubatnya dua aja. Yang pertama ilmu pengetahuan. Nak tahu apa hukum kedekut, apa hukum kikir, apa hukum dalam Islam tu kalau kita tangkai jaring. Nak tahu tu ilmu contoh ya. Itu ubat yang tahu. Apa hukumnya? Contoh nombor 1, apa hukumnya kedekut tu? Haram. Apa arti haram? Ya Allah tenung ajarnya. Apa arti haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Sekali lagi, apa arti haram? Dibuat berdosa,
ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Jangan kerkut. Karena kerkut itu berdosa. Kalau berdosa tak diampun Tuhan, esok kemana perginya? Neraka. Qaribun minan nar. Hadis saya baca tadi ya. Dapat neraka. Apa nak neraka kat tangan? Ada orang dah lantak letak dia aku siapa yang masuk neraka. Esok dah masuk tu baru dah cerai pekik. Walau taro izil mujrimun walau taro izil mujrimin walau taro izil mujrimu walau taro izil mujrimu walau taro izil mujrimuna qalu rabbana absarna rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekiranya kamu nampak orang yang masuk neraka tu, mereka akan berkata, Rabbana absarna, kamu dah lihat apa yang ada dalam neraka tu. Kamu dah tengok napinya dahsyatnya. Dan kami dah dengar orang dalam neraka tu. Apa buat orang dalam neraka tu? Nyanyi ke? Nyanyi ke? Ya kena balik nampak apa buatnya. Apa buat orang dalam neraka tu? Kami dah dengar apa? Dengar dia nyanyi. Apa buatnya? Jerit. Ampun aku ya Allah sakingnya aduh jerit ya. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami dah dengar. Farji'na, kembali kami ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun ya. Kembalikanlah kami ke dunia kerana nak beramal saleh, dan sekarang ni kami dah yakin benar-benar. Itu orang ahli neraka ya. Jadi udah masuk baru terasa nak tahu tu. Benda tu nak tahu, ilmu itu nak ada. Bahawa kerkut itu hukumnya haram. Kalau haram tu berdosa. Kalau berdosa tak diampunkan Tuhan, masuk neraka. Itu tak nak itu. Ilmu itu nak ada. Yang kedua ada latihan-latihan. Ini akan kita bincangkan latihan-latihan. Bila tahu ilmu itu, kita tak nak kerkut lah. Bila tak nak, kita berusaha supaya jangan jadi kerkut ya. Ada ubatnya. Dan ubat bagi fikir itu terdiri daripada pengetahuan dan tindakan. Mula-mula nak tahu hukum kerkut tu. Kemudian ada tindakan. Tindakan tu nak buat apa? Macam mana nak buat? Apa benda nak buat ya? Ada pun pengetahuan. Apa nak tahu tu? Iaitu yang pertama, ada pun pengetahuan ialah engkau mengetahui adanya siksaan di negeri akhirat. Dan celaan manusia di dalam dunia. Dalam dunia orang cela dia, orang bencikan dia, orang meluat tengok dia, orang marahkan dia kerana dia kerkut benar. Orang jebik je tengok dia. Orang ngata dia je, jauh tengok macam ni. Kalau dia kerkut, iya ke tak? Orang kerkut. Ada orang puji dia. Kalau saya kerkut, ada kawan tu kejut pada saya. Ada betul tak? Macam mana? Dan macam mana? Kau kerukut, bakir. Itu di dunia ni, siapa nak tahu tu? Dia tahu ilmu itu nak ada. Itu di dunia ni, di akhirat pun akan diseksa oleh Allah SWT. Seksa akhirat tak ada siapa lalu nanggungnya. Seksa kubur tak ada siapa lalu nanggungnya. Seksa neraka tak ada siapa lalu nanggungnya. Dahsyat. Dan nak tahu itu, ilmu itu nak tahu. Kemudian apa lagi nak tahu ilmu tu? Dan engkau mengetahui bahawa harta itu tiada turut bersamamu ke dalam kubur. Udah mati ada ke bawa gelang? Puan-puan, kalau dah mati esok ada ke bawa gelang? Ada ke bawa pantai panjang? Ada ke bawa tudung labu? Ada ke bawa mentokar? Apa warna? Apa warna? Amalan aja, lain apa tak bawanya. Gelang tinggal, tokar tinggal, rumah tinggal, kebun royan tinggal, kapal sawit tinggal. Habis semua. Tokar tinggal. Ini orang lelaki, cerita orang lelaki betul. Tokar tinggal, kot tinggal. Bus jaket tinggal. Sorban tinggal. Lagi apa? Jam tangan tinggal. Yang ikut kita ke kubur tu ada 3 je. Yang ikut ke kubur 3 je. Yang pertama hartanya. Itu dia ikut ke kubur.
Ada mentokar, bawa ada orang mentokar kita masuk ke kubur. Ya? Ada orang bawa mentokar tu, kita dah mati. Tapi orang bawa mentokar kita. Atau motor, ada orang bawa motor ke kubur? Motor orang mati tadi, ada orang lain bawanya. Sampai ke kubur. Tu harta dia. Kasutnya ada orang bawa. Selipernya ada orang bawa dah. Dan sebagainya. Tu harta dia. Yang kedua, keluarganya. Kalau dia mati, anaknya ikut sama. Bapaknya ikut sama. Kalau bapaknya hidup lagi. Adik-adiknya ikut sama. Setengah tu isteri pun ikut sama. Keluarga ikut sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalannya. Amalan baik bersama dengan dia. Pahala semayang bersama dengan dia. Pahala mengaji bersama dengan dia. Pahala baca Quran bersama dengan dia. Pahala zikir bersama dengan dia. Pahala selawat bersama dengan dia. Itu amalan dia. Amalan jahat pun bersama dengan dia. Dia mencuri. Dosa itu bersama dengan dia. Dia rasuah, dosa itu bersama dengan dia. Dia mengumpat, dosa itu bersama dengan dia. Dia apa lagi? Dia berdusta, dosa itu bersama dengan dia. Dia menunjuk-nunjuk, riak, mujur, takabur bersama dengan dia. Ikut sama dalam kubur. Ya, 3 ikut dalam kubur. Apa dia 3 tadi ingat? Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amalannya. 2 daripadanya balik. Dari 3 tu 2 balik. Yang balik apa? Hartanya balik. Tokohnya bawa kubur itu bawa balik ke rumah. Yang motornya bawa kubur itu bawa balik ke rumah. Selipernya bawa kubur bawa balik ke rumah. Yang kepiahnya bawa kubur bawa balik ke rumah. Harta bawa balik. Tak ada tinggal kubur ya. Yang keluar pun siapa balik? Keluarga pun balik. Anaknya balik. Isterinya balik. Abangnya balik, adiknya balik, kakaknya balik, semua balik belaka. Yang tinggal satu je, amalan dia. Kalau dapat pahala, kalau pahala je banyak, dia akan dapat kesenangan dalam kubur. Kalau berdosa, dia akan dapat siksa dalam kubur. Ya, kalau baik dibalas dengan kebaikan, kalau jahat dibalas dengan kejahatan. Dah tahu benda tu, ngapa simpan benda kata? Ngapa beri benda nyimpan harta banyak-banyak? Ada harta tu gunakan jalan Allah. Belanja dia. Jangan saja simpan. Belanja jalan Allah. Jadi tu dia tahu tu dah. Ya? Dia tahu apa benda tu merosakkan hidup dia. Ilmu itu nak tahu tu. Engkau mengetahui adanya siksaan di negeri akhirat dan celaan manusia dalam dunia. Yang kedua, dan engkau mengetahui bahawa harta itu tiada turut bersamaan ke dalam kubur. Tak ikut pun. Dan hanya senya yang menyertamu ke dalam kubur. Dalam kuburmu itu segala amalanmu. Yang kita bawa kubur tu pahala atau dosa. Dua-dua bawa. Pahala bawa, dosa buat. Sebelum masuk kubur tu kita bertaubat dulu supaya jangan ada dosa ya. Dan hanya senya yang menyertamu ke dalam kuburmu itu segala amalanmu yang baik. Pahala-pahala itu akan sama dengan kamu dalam kubur. Kamu sama dengan kamu. Dia ditanya, dia boleh jawab. Itu pahala-pahala tu. Pahala semayang ada. Pahala mengaji ada. Pahala baca Quran ada. Pahala menutup aurat ada. Pahala sedekah ada. Pahala zakat ada. Pahala haji ada. Pahala umrah ada. Macam-macam pahala boleh ada ya. Dalam kubur tu. Bawa sekali. Amalan baik. Atau amalan jahat. Dia mencuri. Dosa tu bawa dalam kubur. Dia merabak, dosa tu bawa kubur. Dia rasuah, dosa tu bawa kubur. Dia mengumpat, dosa tu bawa dia dalam kubur ya. Dia ngata orang, dosa tu bawa dalam kubur. Dia apa? Dia mencuri, dia menyalahguna harta, menyalahguna kewangan. Itu bawa dalam kubur ya. Baik membawa, jahat membawa. Yang jahat tu kalau dia tak taubat lah. Tapi kalau taubat tak ada bawanya. Kerana sudah diampunkan. Itu sebab disuruh kita taubat. Lepas semayang tu taubatlah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hasil taubat ya. Supaya tak ada dosa lagi. Pada kita ni besok semua akan ditimbang. Ada daging besar-besaran ya, di padang mahsyar nanti untuk menimbang pahala dan dosa. Kalau berat pahala,
sentiasa berada dalam keredaan Allah. Kalau bukan dosa, dapat neraka namanya hawiyah, bermakkan hawiyah. Itu nak tahu, ilmu itu nak tahu tu. Dan segala harta itu milik Allah Ta'ala yang kita ada di dunia ni. Kebun kita, emas kita, duit kita, kasut kita, pakaian kita, yang sebenarnya bukan kita punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Mana tahu Allah khabar. Apa kata Allah? Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Bagi Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Harta yang ada pada kita semua Allah punya. Toko saya tu Allah yang punya tu. Jam saya pakai ni Allah yang punya. Pakaian yang ada pada badan saya ni Allah yang punya. Allah bagi pinjam. Bukan pinjam percuma. Allah suruh jaga elok. Allah amanah kan. Bila kita dah mati, kita tu kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan kita punya. Kau tahu tu, kita nak tahu tu. Harta itu maka dia. Dan hanya sebenarnya yang menyertaimu ke dalam menekanya itu. Dan kamu mengetahui bahawa dan segala harta itu milik Allah Ta'ala. Dan ia memberikannya kepadamu supaya engkau membelanjakannya pada pekerjaan yang berfaedah. Ada duit, gunakan berjalan faedah. Orang lelaki ada duit, gunakan duit itu untuk menyara hidup isteri dan anak-anaknya. Dapat pahala. Allah suruh itu. Mula-mula mesti keluarga dulu, isteri dan anak-anak. Ada duit lebih, baru pergi kepada fakir miskin. Ada lebih lagi pada anak yatim. Ada lagi lebih pada pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan Islam. Kepada masjid, pada surau, ya. Itu gunakan harta jalan Allah, ya. Tapi mula-mula keluarga dulu. Mesti bagi makan isteri dan anak-anak. Mesti bagi pakaian kepada isteri dan anak-anak. Mesti bagi kemudahan bagi isteri dan anak-anaknya. Itu gunakan harta, ya. Ada lagi lebih bagi pada fakir miskin. Wazil qurba wal yatama wal masakin. Lepas qurba tu artinya saudara-saudara yang ada berkaitan hidup dia, keluarga dia. Wal yatama dan anak-anak yatim, dan juga pada fakir miskin. Anak-anak yatim yang miskin lah. Kalau anak yatim kaya tak payah. Anak yatim yang miskin kau bagi dia. Wal yatama wal masakin, dan juga miskin-miskin. Ada lagi fuqara, orang yang fakir-fakir, kena bantu mereka, ya. Itu ada harta. Bukan untuk dari kita aja. Itu ada sistem zakat. Sistem zakat itu untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang layak menerima zakat. Bagi orang yang ada harta, kena keluarkan zakat bila cukup hal dan nisabnya. Hal tu dia cukup tahunnya. Nisab tu cukup had yang dia ada. Kena zakat. Hukumnya wajib tahu. Kerana yang punya itu Allah punya. Harta itu semua Allah punya. Duit kita dalam bank itu Allah punya. Kereta kita di rumah itu Allah yang punya. Pakaian-pakaian yang ada dalam barang itu Allah yang punya. Kena gunakan dia di jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan segala harta itu milik Allah Ta'ala, dan ia memberikannya kepada kamu supaya engkau membelanjakannya pada pekerjaan yang berfaedah. Gunakan yang baik. Jangan beli benda-benda yang tak ada faedah. Jangan beli piano, teng pukul 3 pagi, jangan. Jangan beli gitar, teng gitar tu, jangan. Jangan beli biola, jangan. Lagi apa? Jangan beli benda-benda yang membazir. Duit banyak, dibelinya kapal tobak. Kapal tobaknya pakai kontrol, ada jenis kapal tobak yang remote control, ada. Pakai minyak pun ada. Pakai minyak pun ada. Dia pakai Kontrol. Ada remote control namanya. Dia pergi ke padang tu dia bermain. Kapal tobak tu tobak. Orang pun tengok belakang, dia pun megah tengok aku. Semua orang tengok aku. Padahal itu benda membazir.
Tak ada faedahnya. Boleh beli benda-benda yang berfaedah, ya? Makanan untuk keluarga berfaedah, pakaian yang menutup aurat berfaedah. Lagi apa? Bagi pada kelengkapan masjid berfaedah, bagi kepada fakir miskin berfaedah, ya? Sumbangkan harta di jalan Allah. Karena siapa menyumbang hartanya di jalan Allah, Allah balas balik berapa? Berapa? Berapa kali ganda? 700 kali ganda, puan-puan. Berapa kali ganda? 700. Ini Allah janji ni, ya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, ya. Bandingan mereka-mereka yang menafkahkan harta mereka jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Mula-mula sebiji benih tu yang tumbuh darinya 7 tangkai. Dari sebiji benih tumbuh berapa tangkai? 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih. Semua berapa? 7 kali 100 berapa? 700 biji benih, ya. Itulah selemah-lemah balasan dari Allah SWT. Nah, sedangkan Allah itu perbendaharaannya amat luas dan Allah Maha mengetahui. Jadi kita sedekah RM1 kepada masjid ni, Allah balas balik esok berapa ringgit? Contohnya tuan-tuan, kita sedekah RM1 kepada masjid ni, Allah balas esok balik-balik berapa? RM700. Mana ada dividen keuntungan 700 kali ganda? Ya, dengan Allah saja ada. ASN ada 700. Mana ada? Tak mengaji ada 700. Mana ada? Doanya dengan Allah saja balas paling koman. Itu pun sekoman-koman. Selemah-lemah balasan dari Allah. Sedangkan perbendaharaan Allah itu amat luas. Dia bukan 700 kali ganda saja Allah boleh bagi. Berapa ribu mulia Allah bagi, ya? Dan Allah Maha mengetahui. Apa nak tahu je? Ikhlas kita ikhlas kita bagi, ya. Nunjuk-nunjuk orang kita. Semua tahu, ya. Itu dia. Kenapa hanya tu? Ilmu itu nak ada, ya. Kamu lagi apa? Pengetahuan ada. Dan kau mengetahui bahawa menahan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengannya pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Kalau kita menahankan harta, tak nak belanja harta tu, kedekut, bakhil, akan cari tadi. Kerana kita nak bersedap-sedap, supaya kita dapat makan sedap, supaya kita dapat duduk dekat yang sedap, dapat rumah yang sedap, ada hawa dingin dan sebagainya. Ingat bahawa kesedapan syurga jauh lebih besar daripada kesedapan dunia ni, kan? Di syurga tu banyak ke sikit nikmatnya? Berapa banyak? Berapa banyak nikmat syurga? Contoh nama baik. Banding dengan dunia ni. Yang dalam dunia ni yang kita berebut-rebut sampai tak semayang, berebut-rebut sampai menipu, berebut-rebut sampai sampai scam orang dan sebagainya, yang ada hanya 1% saja. Dengar elok. Dalam dunia ni nikmat yang Allah letakkan hanya 1% saja. Sedangkan lagi 99% ada di mana? Di dalam syurga. Bayangkan tuan-tuan dan puan, 99% lagi di syurga. Dalam dunia ni tu dalam toko yang ada, Mercedes, lagi apa? Lamborghini, Daimler, Porsche, lagi apa? Ferrari. Itu dalam dunia. Tapi di syurga betul 99% lagi ada. Okay, banyak ke? Tak tahu nak nyebutnya. Kalau tahu nyebutnya dia termerang tu, ya? Tak boleh nak sebut. Kerana syurga tu sesuatu yang tak pernah kita lihat dengan mata, lagi sesuatu yang tak pernah kita dengar dengan telinga, lagi satu sesuatu yang tak pernah kita bayang dengan hati. Nak bayang pun tak boleh. Itu hebatnya syurga. Hebat tak? Jadi mana lebih baik? Syurga ke dunia? Syurga dah. Kita tak ada syurga ni. Jadi tu ingat tu, bahawa di dunia ni hanya ada 1% saja. Selebihnya ada di syurga. 99%. Yang 1% pun tak terbilang di kita. Yang dunia ni hanya ada 1%, itu pun tak terbilang di kita. Cuba bilang. Nikmat yang ada di masjid ni. Tengok masjid ni. Apa ada nikmatnya? Cuba bilang. Aircon ada. Satu lagi. Kipas. Dua lagi.
Buka suara. Lagi apa? Bau dua. Apa lagi? Lampu lagi. Tiga lagi. Kafe empat lagi. Lampu dah. Bangku. Bangku lagi. Apa? Meja lagi. Langsir lagi. Oh 5. Di belakang perempuan tu tak bilang lagi. Apa ada? Dinding tu nyandung ada dah. Ada dah dinding dah. Tiang tu sadu ada dah. Air nak minum ada dah. Semua ada. Udara ni kita ada. Tak terbilang. Itu baru 1% tu. Itu Allah kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah dalam dunia ni, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Tak terbilang. Itu baru 1%. Itu dalam masjid aja, luar masjid. Lagi banyak. Pokok-pokok tu, buah-buahan di pokok-pokok tu. Dah makan ni. Cahaya boleh tengok. Lagi apa? Sikit banyak kena mana? Udara boleh bernafas. Air boleh minum. Kaki boleh melangkah. Tangan boleh mencapai. Hidung boleh mencium bau dan sebagainya. Sikit banyak? Tak terkira ni kita. Itu baru 1%. Bayangkan kalau 99% lagi. Lagi banyak. Dalam surga tu mana ada duka cita. Dalam surga mana ada apa? Mana ada merongot-rongot. Mana ada letih. Mana ada nyesal. Mana ada apa lagi? Mana ada marah. Mana ada hasad dengki. Lagi apa? Mana ada menyampah. Semua seronok je, gembira je. Itu dalam surga tu. 99% lah Sebab itu apa kata Nabi? A'datul ibad. Nabi tu Allah kata tu. Dalam hadis Qudsi. Tapi ini hadis bukan hadis Quran tau. A'datul ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Fiha di dalamnya. Dalam surga tu. Mala ainur ra'ad. Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok. Cantiknya. Lawanya. Menariknya. Lagi apa? Egiknya, tahu egik? Ya Allah, dia minta tiap berkaitan egik ke? Egik itu lebih cantik benar tu. Sebab orang mereka tu kan beregik benar. Itu dalam syurga. Wala uzunun sami'at. Dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Macam mana? Sedapnya, lazatnya, merdunya. Itu telinga tak pernah dengar. Sehingga daun kayu yang berbunyi yang dia ditiup angin tu. Yang ditiup angin itu bergeseran antara satu sama lain, mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada gesikan biola Hamzah Julmat. Lebih merdu daripada tiupan seruling siapa? Rahim Osman. Ingat dulu ada pertandingan bakat TV. Dia dapat nombor 2 seruling dia. Lebih hebat daripada tiupan saksofon siapa? Perempuan, tuan-tuan? Kasim Selamat. Pandai. Hebat dia. Nonggin comi dengarnya. Itu dia juga. Wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlintas di hati kita. Hati pun tak pernah terlintas. Nak bayang pun tak boleh. Teruskan nak cerita, nak bayang pun tak boleh. Itu syurga. Siapa tak nak angkat tangan, saya nak gambar orang tak nak. Dia nak rakil pun tak. Itu syurga. 99%. Kalau dibandingkan dunia ni hanya ada berapa persen? 1% saja. Itu pun tak terbilang lagi kita. Yang 1% pun tak terbilang kita. Tak lalu kita bilang. Banyak benar. Allah khabar itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah dan saya tiada terkira oleh kamu. Ini kalau 99% lagi lah. Dan dunia pun nama-nama tokoh kita tak tahu. Padahal banyak je lah. Yang kita tahu ada Mercedes tahu lah. Nampak tu itu dia. Lagi apa? Ferrari tahu lah. Jaguar tahu lah. Lagi apa? Porsche tahu lah. Lamborghini tahu lah. Tapi banyak tak tahu lepas tu. Iya ke dah? Di syurga tu lagi kita tahu 99% lagi. Lagi kita tahu.
pakaian dalam dunia ni. Tak terbilang di kita. Baju Melayu ada, kot ada, bus jaket ada. Lagi apa? Ha. Baju kelawar ada. Okey, tudung bawai ada. Nah, lagi apa lagi? Ha. Tak terbilang lagi dalam dunia ni, lebih lagi kalau di syurga besok. Lagi tak terbilang kita. Puan-puan, tuan-tuan, dalam syurga tu besok dibagi pakaian tu. Tu dia antara. Dengar lalu. Dibagi dia pakaian. Pada pakaian tu ada sayap. Ya, ada sayap tu. Apa guna sayap? Agak-agaknya kita ada sayap dalam pada pakaian kita. Ada ke nunggu ban? Tuan-tuan dan puan, ada ke nunggu ban? Ada ke nunggu kereta api? Ada ke nunggu taksi? Ada ke panggil Grab? Ada? Ya, apa baik? Terbang aja lah. Nak ke Jannatul Naim terbang. Nak ke Jannatul Firdaus terbang. Nak ke Darussalam terbang. Nak ke apa? Jannatul Ma'wa terbang. Terbang je ke sana. Itu hebatnya. Hebat tak hebat? Ya. Itu keadaan di surga besok. Makan di surga. Makan, ada makan tak surga? Apa makan? Apa macam-macam? Apa macam-macam? Dalam dunia ni, macam-macam jenis makanan je lah. Nasi aja berapa jenis kita makan dalam dunia ni. Ada nasi minyak, ada nasi lemak, ada nasi goreng, ada nasi dagang, ada nasi Arab. Ya ke dah. Okay, banyak ke nasi dalam dunia ni. Tapi esok, di akhirat esok 99% lagi berbanding dengan dunia ni. Yang di dunia pun tak terbilang lagi kita. Nasi goreng banyak, berapa banyak nasi goreng? Nasi goreng kampung ada. Lagi tu apa nak? Nasi goreng kampung ada lagi apa? Nasi goreng Cina ada. Lagi apa? Nasi goreng paprik ada. Nasi goreng apa? USA pun ada. Itu yang kita minta nasi goreng USA tu. Lambat datang. Kenapa lambat datang? Jauh dari USA. Padahal USA tu apa? Udang, sotong, ayam. Itu pun tak terkira dari kita. Esok Nizam ni, dia makan di syurga ni. Di dalam dunia ni, dia makan kuat. Dia muda lagi. Makan kuat lah. 3 pinggan habis. Itu di dunia ni. Anda ada kalau boleh makan 3 pinggan? Anda lah. Tapi di syurga besok, dia makan 70 kali ganda. Dalam dunia ni 3 pinggan. Esok di syurga berapa pinggan lah? Dia makan 210 pinggan. Siapa lalu makan 210 pinggan kan tangan? Yang hebat tu makan tak dapat mengah-mengah. Tak ada. Tak ada. Elok selesa je pokoknya. Nyaman je rasa pokoknya ya. Itu hebatnya. Tak ada rasa letih, tak ada rasa terlalu kenyang, tak ada tengah-tengah. Tapi elok je, aman, nyaman je rasanya. Biar apa tu? Yang paling hebat lagi apa? Lepas makan, lepas minum, tidak perlu pergi ke sana. Sana apa tu? Yang setuju apa? Tambahan, tanda. Bank simpanan. Ya? Bank simpanan. Bank simpanan. Tadi pergi situ. Makan, lebih dari makan tu apa jadinya? Dia jadi peluh. Ya, peluh tu lebih wangi daripada kasturi. Kasturi tu apa? Kacang hijau, rebus, balut-balut dengan tepung, itu goreng ya? Itu kuih kasturi. Ini kasturi itu ayu wangi. Yang paling wangi. Ya? Kasturi kejang. Dan buat daripada lemak kejang. Di syurga besok yang paling wangi namanya kasturi. Dengan Arabnya miskinkap. Kalau nak sambungkan miskun ya. Itu yang paling wangi di syurga besok. Tak ada yang menandingi kewangian kasturi. Jadi lepas makan dia jadi peluh. Peluh tu lah lebih wangi daripada kasturi. Berebut orang ambil peluhnya. Di dunia ni kalau anda yang baru lepas jogging, berambat daripada ayu kuning sampai kemari, berpeluh-peluh, siapa nak peluh angkat tangan? Siapa nak peluh dia? Siapa nak hangit baunya? Esok berebut-rebut orang ambil peluh dia tau. Tidak jadi peluh, jadi apa? Jadi angin. Makan keluar angin. Ya?
Angin tu pula lebih wangi daripada kasturi tau. Dalam dunia ni stres keluar angin. Tina tu keluar angin belakang tu. Ha? Dia nak wakil kanan. Dia nak wakil kanan. Oh, pensan ada ya. Ya. Wangi dia dalam dunia ni. Wangi kan dia. Ayo apa ni? Ha? Keluar angin tu. Lepas berubah dalam macamnya. Macam air wangi tu. Kerana dia lebih wangi daripada kasturi. Itu di syurga. Tak ke tak nak. Tuan-tuan dan perempuan tak ke tak nak. Itu hebatnya syurga ya. Nah. Itu dibanding dengan dunia. Nak tahu yang itulah. Kalau kita kemaruk dengan dunia ni. Ingat bahawa nikmat syurga tu lagi hebat. Lagi bagus. Lagi kekal dan sebagainya ya. Ya. Dan engkau mengetahui bahawa menahan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengannya pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Akhirat lebih sedap. Nikmat akhirat lagi sedap daripada dunia ni. Makanan di akhirat lagi sedap. Lagi apa? Hiburan di akhirat lagi bagus. Apa lagi? Kenderaan di akhirat lagi canggih. Pakaian di akhirat lagi canggih berbanding dengan dunia ya. Rugilah kalau kita kejar dunia ni, rugi. Tak dapat akhirat. Macam kita nak yang akhirat tu. Jadi daripadanya dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Binatang yang tak apa je nampaknya. Tengok lembu tu makan je kerja, duduk makan, berdiri makan, jalan makan, tidur pun makan. Tapi sedap benar ke makannya? Apa makannya? Rumput mantap makannya. Di akhirat tu makan juga tapi sedap ya. Makan di akhirat tu bila makan aja bukan terkongkong macam rasa sedap. Kuku pun sedap, rambut rasa sedap, semua sedap, kulit-kulit semua rasa sedap. Tu makan di akhirat. Ndak ke tak nak. Di dunia ni apa yang sedap? Tekak aja. Makan katil sedap, sate apa dia sedap ya. Tekak, sedapnya. Tapi tekak aja. Bila dia ke bawah sedap. Bawah lagi sedap. Bawah lagi sedap. Bawah lagi tak sedap. Lagi bawah. Lagi sana bawah lagi. Lagi paling tak sedap. Itu makan dunia. Tapi di akhirat besok, di syurga besok, kuku pun rasa sedap, rambut pun rasa sedap, kulit pun rasa sedap, bulu-bulu rambut semua terasa sedap. Itu hebatnya. Itu di syurga ya. Nak ke tak nak. Jadi kita kena berusaha untuk dapat syurga. Jangan kedekut, jangan bakhil, jangan sayangkan dunia ni. Jangan berebut-rebut dengan harta dunia ni. Tak ada apa ya. Kalau dibanding dengan akhirat rugi je dia ya. Itu nak tahu ilmu itu nak tahu tu. Maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Yang apa hendak makan, apa hendak cari, apa hendak ambil itu binatang aja. Bukan ada fikir-fikir tak ada apa ya. Dan membelanjakan harta pada ketaatan itu tabiat mereka yang berakal. Kalau dia ada akal, dibelanjakan harta dia di jalan yang diredai Allah Ta'ala. Di jalan yang Allah suka. Gunakan harta itu untuk membeli perkara-perkara yang berfaedah, untuk ibadah dan sebagainya. Jangan beli benda-benda yang bukan aja. Benda-benda yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Orang berakal, dia akan gunakan harta itu untuk kebaikan saja. Ini dah. Beli harta, ada harta banyak, beli barang senjata yang boleh membunuh orang lain macam. Macam orang Yahudi tu. Dapat duit apa belinya? Senjata. Bunuh siapa? Bunuh orang Islam. Ya. Di dunia ni macam untung lah. Tapi ada yang untungnya. Kalau mati semua orang Islam, dia seorang je hidup, dia tu sudahnya mati ke dah? Mati. Bila mati apa jadi? Masuk neraka. Kerana bunuh orang. Yang zalim. Orang zalim itu tempat neraka ya. 6 golongan masuk neraka. Yang pertama 4 apa yang kafir. 4 kafir itu apa? Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Itu terus masuk neraka. 2 beriman. 2 beriman apa? Orang zalim dan orang fasik. Dia ada iman. Tapi orang zalim dan orang fasik. Tapi Yahudi itu kafir lah ya. Dia bukan beriman pun. Jadi 6 golongan masuk neraka. Jadi apa faedahnya? Yahudi bunuh orang, apa faedahnya?
Tak ada apa beza. Di dunia ni ialah Hamas, kalau Hamas ke orang Palestin tu mati, kanak-kanak mati berpuluh ribu lebih. Sudah mati kena bom di Israel tu. 12,000 dah mati. Dia mati aja lah. Kanak-kanak mati tu pula masuk syurga ke masuk neraka? Masuk syurga besok. Yang ngebom tu? Dia pun mati ke sudah mati? Dia mati ke tak sudahnya? Mati belakang. Siapa yang tak mati? Benjamin Netanyahu mati ke tak? Kalau dia akan fikir aku bunuh orang, apa faedahnya? Akhirnya aku pun mati juga. Aku mati berdosa. Aku kafir. Dosa masuk neraka. Ilmu itu bukan dia tak tahu, dia tak sedar. Tahu-tahu tapi tak sedar ya. Itu ruginya orang bunuh orang ya. Macam itulah. Dan jika ia menahan dan menegah harta itu kerana dicadang untuk anak, meninggal harta untuk anak, itulah orang yang paling bingung, paling bodoh, paling tak guna. Meninggal harta untuk anak, apa gunanya? Apa tak ada? Maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan, dan ia datang kepada Tuhannya dengan kejahatan. Maka ini sehabis-habis bodoh. Nampak tak? Saya kata tadi, habis-habis bodoh. Dia ada harta tinggal untuk anaknya. Anak tu dapat harta kita, dia pergi berjoget. Teng. Harta kita dalam kubur macam mana? Enak? Dan kita dalam kubur kena pelupuh lah. Itu nama kejahatan jariah. Apa jariah? Kejahatan yang berpanjangan antara satu sama lain. Itu kejahatan jariah. Jangan dosa jariah kita gunakan. Dosa biar dia dosa kita aja, tak apa. Jangan jariah. Jariah tu dia berpanjangan. Ya. Selagi kita dalam kubur tu lagi itulah dapat dosa dia. Kenapa? Kita ada harta atau harta kita bagi pada anak. Anak tu tak ada latih pula. Tidak dilatih anak tu menjadi anak yang soleh. Dia dapat harta kita, dia berjoget. Dia dapat harta kita, dia minum arak. Dia dapat harta kita, dia berzina. Dia dapat harta kita, dia bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Apa gunanya? Kita dalam kubur apa jadi? Tuan-tuan dan perempuan apa jadi dalam kubur tu? Kena seksa. Itu nama apa ni? Dosa jariah, dosa yang berjalan antara satu sampai hari kiamat. Rugilah. Itulah orang yang bodoh kena meninggalkan harta untuk anak-anak yang kita tak latih anak-anak tu pula menjadi anak yang soleh. Tapi kalau kita tinggalkan harta tu untuk anak yang soleh macam pahala itu pula berjariah, berjalan-jalan. Kita tinggalkan harta anak tu beli kepiah, tu dia terus pergi masjid, dia baca Quran, dia semayang, lepas semayang doakan mak bapak dia. Itu dia pahala yang apa? Yang berterusan. Kerana apa? Bila mati seseorang itu putus segala amalnya. Idza matal insanun qata'a amaluhu illa min salasatin. Apabila mati anak Adam itu, maka putus segala amalannya kecuali ada 3. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah panjang gunanya. Kita bagi untuk masjid ni. Selagi masjidnya berfungsi, selagi itu dapat pahala. Kita dah padam, dah tak ada dalam kubur. Pahala mengalir dah. Mengalir dalam kubur ya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Itu saya suka ngajar. Bila saya ajar ni, kalau perempuan dapat kerana pengajaran saya, perempuan amalkan, saya ada tak pahala? Ada. Mudah-mudahan ya. Biar ilmu yang saya ajar tu ilmu yang memberi manfaat. Walaupun ada diuji. Tapi jalan ke juga macam ilmu. Sebab saya suka hari ni 4 kali ngajar ni. Pagi tadi bila subuh, ketuk kelas duha, kejap ni pada zuhur, malam kan kelas maghrib. Mudah-mudahan orang amalkan ilmu yang saya ajar tu dapat pahala pada diri kita. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Tu kena anak tu. Dapat anak jangan seronok, jangan bangga. Jangan action, aku anak banyak kan, tapi seorang tak didik. Anak tu adalah sebagai apa? Sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Latih anak tu. Apa macam mana latihnya? Apa tugas kita kepada anak-anak? Qu anfusakum sambung wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Latih anak tu.
Supaya dia sembahyang, supaya dia berzakat, supaya dia puasa Ramadan, supaya dia boleh baca Quran dan sebagainya. Itu nak, kalau tak latih, anak dah tua pun tak tahu sembahyang lagi, apa guna? Apa tak guna? Kalau kita latih dia, cukup umur 7 tahun dia sembahyang, umur 10 tahun dia sembahyang juga, udah jadi remaja dia sembahyang lagi, lepas sembahyang dia berdoa. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dapat tak pahala kepada mak bapak ni? Dapat pahala ya. Mudah-mudahan. Itu kita nak ada anak. Nak ada anak kena kahwin lah. Saya tunjuk siapa ni? Tak kahwin pun dapat anak. Kena kahwin. Mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan bukan mesti dapat pun ya. Dapat tak dapat sama menentunya. Allah menentunya. Gitu. Dia itulah orang yang paling bodoh kata dia pengarang kitab ni ya. Ya. Dia datang kepada Tuhannya dengan kejahatan. Maka ini sehabis-habis bodoh. Sudah tak ada lagi lebih bodoh orang itu. Ini orang yang paling bodoh. Sehabis-habis bodoh. Kerana dia menyenangkan orang lain dengan memberi mudarat pada dirinya sendiri. Orang lain senang, anaknya senang, dia pula dapat mudarat. Sikit lagi. Ada pun tindakannya. Jadi ilmunya nak ada ilmunya. Apa ilmu nak ada? Yang pertama nak tahu hukumnya haram. Kedekut tu hukumnya haram. Yang kedua kita tahu bahawa harta itu tak sama dan tak khawatir dengan kita dalam kubur. Tinggal ya. Yang sama dengan kita hanya amalan kita saja. Yang ketiga, jangan meninggalkan harta itu untuk anak-anak yang bukan soleh. Untuk anak-anak aja itu paling bingung ya. Kalau anak tu soleh, okey, tak apa, bagus. Tapi kalau anak tu tak soleh, jangan tinggalkan harta. Dia senang, kita kena seksa dalam kubur. Itu 3 ilmu tu nak ada. Kemudian tindakan. Perbuatan apa nak buat? Ada pun tindakannya, ada 3 tindakan tu. Yang pertama, engkau memberati dan menggagahi dirimu, paksa diri itu. Dan pada memberi dan pada murah hati. Paksa jadi murah. Paksa dari itu jangan kedekut. Paksa dari itu menafkahkan harta. Lawan-lawan. Kalau rasa kedekut, lawan juga. Sudahnya hilang kedekutnya. Kena paksa dari itu. Lawan juga. Macam nak bagi sedekah tiap hari. Patutnya tiap hari bagi sedekah tu. Sikit-sikit tak apa. RM1 sehari lagi bagus. Daripada 5 tahun sekali tak ada. Kita tak tahu ke. Hari-hari betul masjid ni. Datangnya, masuk RM1. Masuk RM1. Itu lebih baik. Kerana kata Nabi, yang paling Allah suka ialah orang yang berterusan buat kebaikan. Walaupun sedikit. Jadi, berlatih dari itu. Supaya lawan-lawan. Supaya jangan kedekut. Yang pertama. Yang kedua, engkau sentiasa memperbuat yang demikian itu hingga amalan murah hati itu menjadi adat bagimu. Bila kita buat selalu buat apa? Dah biasa lah. Dah tak ada lagi berjuang. Macam menuntut ilmu ni lah. Mula-mula berat pastinya dah. Lepas tu kita datang. Itu rasa senang je dah. Ya ke dah? Contoh anda perempuan yang duduk nengok tu guru bukan cantik mana tu guru tu pula tu. Rasa berat. Bila nak sudah ni, bila nak habis. Lama-lama dah rasa seronok. Dah jadi tabiat. Begitu juga kita sedekah tu. Dah jadi tabiat kita bersedekah tu. Jadi senang lepas tu. Orang putih pun ada khabar. Practice makes a man perfect. Bila kita selalu buat, menjadi dia sempurna. Macam kita belajar bersikar lah. Tak pernah belajar bersikar ke dah mana? Mana orang mula-mula? Mula-mula naik celah dulu, ya ke dah? Lepas tu dah pandai naik palang. Lepas tu dah pandai naik seat. Lepas tu dah udah melompat naik katanya. Tolak-tolak tu dia naik kata, ya dah? Belajar naik sikar. Gina mana Ustaz? 4 tahun dah. Gina dah. Tak ada sikar pun je. Tak apalah. Motor ada. Dulu motor punya lebih berat tau. Norton punya lebih berat. Lagi apa? Triumph. BSA. Apa? Vespa, skuter. Ya. Ya. Berat sebelah dulu tu. Saya ada Vespa dulu tau. Berat sebelah. Gini hari, budak Raja 6 bawa motor ni. Ya ke? Jam 4 boleh bawa motor. Kaki tak dapat. Ya. Kaki betul sampai lagi. Saya pun bawa motor juga.
Yang risaunya bukan dia berjalan tu, yang risau dia nak berhenti. Itu yang risaunya. Jadi tu kita berlatih, latih. Paksa dulu. Lama-lama dia dah jadi tabiat. Dah jadi adat. Yang ketiga, dan engkau perdaya diri engkau dengan mendapat dengan mendapat baik nama jika engkau jadi pemurah. Kita ingat bila kita buat kerja pemurah, nama kita akan jadi baik. Orang akan puji kita. Perdaya diri itu dulu, tak apa. Mula-mula tu tak apalah, ya. Engkau jadi pemurah dan dengan mendapat balasan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Apa ni, diri kita tu bagi psych yang tahu psycho akan diri kita tu supaya nanti kita dapat kebaikan di dunia dan akhirat. Kita rasa orang puji kita ada kerana kita baik. Walaupun tak ada orang siapa puji pun. Tapi rasa diri tu. Kita perdayakan diri kita tu. Orang puji aku kerana aku baik. Aku pun buat baik. Jadi sudahnya biasa, ya. Ustaz, tidak kena panggil wujud, Ustaz. Tidak. Mula-mula tu berlatih. Tak ada wujud namanya. Itu masa berlatih. Kita berlatih lama-lama tak ada wujud lagi dah. Kita dah tahu benda tu. Pasti dapatnya. Tak ada lagi wujudnya. Tapi mula-mula tu memang dia seolah-olah dia macam wujud. Tapi kalau kita latih dah jadi biasa. Dah tak terasa lagi dah. Macam saya pakai soroban lah. Mula-mula wujud. Ya. Tangan nak situ je, ya. Pakai soroban. Kita tahu? Tak ada rasa apa dah. Lantak, ya. Biar biasa. Itulah. Ya. Maka apabila sudah menjadi beradat, engkau mengeluarkan harta dan menjadi pemurah, maka engkau hendaklah menghilangkan nampak tu. Perdayaan itu. Hilang rasa nak nunjuk-nunjuk tadi dengan beransur-ansur. Macam kita berlatih berlapuk lah. Ya, mula-mula ya, korang akan makan tu sesuap. Esok sesuap lagi. Betul sesuap lagi. Lama-lama dah biasa. Dah cukup sekarang mana yang mampu, ya. Itu caranya. Berlatih sikit. Jadi dia ke sedekah. Sehari RM1. Kalau tak mampu RM1, RM5. Tak mampu RM5, RM2. Tak mampu RM2, RM5 duit. Tapi hari. Lama-lama dah tak terasa apa-apa, ya. Maknanya Ustaz, kita ni perlu ada satu sikap untuk membanggakan diri kita lah. Nak ada dulu. Mula-mula. Berlatih tu tak, ya. Kita nakkan syurga. Kita nak rasakan diri kita tu ahli syurga. Dapat pahala. Nak ada rasa tu. Mana kita tak boleh nak rendahkan diri kita. Jangan. Rendahkan diri tu. Kita kena rasa lain. Amalan tu lain. Rasa diri kita merendahkan diri kita tu. Itu rasa je. Tapi bukan amalan. Bukan kenakan. Bukan tunjuk pada orang. Pada orang kafir yang kita rasa kita rendah diri. Kita rasa ada. Tapi jangan kita tunjuk kita rendah daripada orang kafir. Kerana orang kafir apa? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Bagi mereka-mereka yang nak bersama dengan Nabi itu, dia sangat keras terhadap orang kafir. Jangan tunjukkan lemah, jangan monyok aja, tak ada, ya. Suruh kita keras terhadap orang kafir. Ruhama ubainahu, dan berkasih sayang antara sama mereka. Ya. Tapi rasa tu, kita kena tengok orang lain tu lebih hina kita ni lebih hina daripada orang lain. Itu nak ada rasa hati. Itu tak payah khabar orang, kita rasa hati aja. Bukan tunjukkan, ya. Ustaz, kalau ada perasaan macam tu, Ustaz, kita pun tak boleh nak buat positif, tak dapat, Ustaz. Contohlah kan, kalau macam kita jadi imam, kalau kita tengok orang lain, orang lagi hebat, jadi bila kita jadi imam, kita pula jadi takut. Tidak, itu apa namanya? Itu tidak disuruh. Kita merasakan diri kita tu jadi imam, walaupun tak layak, kita rasa tak layak. Ya? Kita merasakan diri itu tak layak, tapi kita buat juga. Itu lawan tadi. Itu berjuang tu. Kita rasakan diri kita tak layak. Macam saya ni, kalau rasa diri saya, bukan rasa diri saya tu handal. Kalau saya rasakan diri saya handal, itu jadi ujuk, jadi takabur. Kita kena merasakan diri kita tu lebih hina daripada orang lain. Rasakan. Lebih hina daripada orang lain. Orang lain ni, dia bukan ustaz. Jadi dia buat sesuatu tu tanpa ilmu yang kuat, tanpa ilmu yang mantap. Jadi mereka buat tu, kalau buat dosa apa? Dosanya kecil. Kalau ustaz yang buat dosa, besar. Walaupun dosa kecil, dia jadi dosa besar, ya. Nak merasakan diri kita tu lebih hina daripada orang lain. Merasakan, bukan tunjuk, ya. Nak merasakan diri dia tu lebih hina daripada orang lain.
Bukan tunjuk tu. Nah, puan-puan pun kena merasa lebih hina daripada ustaz. Kerana dia ni ada ilmu. Aku ni tak ada ilmu. Aku buat pun banyak tak betul. Rasa kena itu. Walaupun dia betul semua. Tapi dia rasa dia tak betul juga. Itu tasawufnya. Jangan rasa diri kita tu lebih hebat daripada orang lain. Itu dah jadi ujub. Kalau rasa lebih hebat daripada orang lain, itu jadi takabur. Siapa nak takabur? Kita nak merasakan diri kita tu lebih hina. Walaupun jumpa anjing. Tengok anjing, kita rasa lebih hina dari anjing. Kenapa? Kenapa tuan-tuan dan puan? Anjing tidak ditanya tentang apa yang dilakukan dalam dunia ni. Dia nangkap ayam ditanya esok di akhirat. Tak ditanya. Malahan anjing ada tak menjadi ahli syurga? Ada tak anjing menjadi ahli syurga? Siapa? Kitmir. Anjing Ashabul Kahfi. Siapa lebih hina? Anjing yang menjadi ahli syurga juga atau orang manusia yang menjadi ahli neraka? Siapa lebih hina? Manusia yang menjadi ahli neraka berbanding dengan anjing yang menjadi ahli syurga. Siapa lebih hina? Manusia. Yang ahli neraka tu lebih manusia. Anjing mulia, dia ahli syurga. Ya? Begitulah. Nak ada rasa itu payah tu. Ngajar senang. Nak ngamal hanya payah. Mana ustaz yang masuk surga tu anjing tu seekor je lah. Anjing lain tak ada lah. Ada lagi anjing yang ada apa lagi tak? Rasa 3 ekor tak salah saya. Saya tak ingat dah kan. 3 ekor. Jadi antaranya tu anjing Ashabul Kahfi. Itu anjing mana kalau lagi? Saya ingat dah. Ada. 3 ekor yang menjadi ahli syurga. Nanti saya cek insyaAllah. Saya cari balik. Mana binatang lain tak ada lah. Binatang lain mati situ je. Dia mati gitulah. Okey, lagi? Habis? Udah bunyi belum? Udah. Okey, sekian dulu ya. Sebelum saya tutup, saya bagi peluang lah. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada bangkang? Alhamdulillah. Setuju belakang lah. Siapa dia siapa-siapa nak tanya? Ada. Sila. Jual beli emas ni selalunya kita ulur barang dengan duit sekali